وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya dapat kita diberi kesempatan dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sekali lagi tuan-puan menyambung pengajian kita ataupun menyambung perbahasan kita berkaitan dengan etika ataupun peraturan mengikut imam. Kita masih lagi sedang bincang tajuk basic di dalam solat jamaah. Ini antara topik yang sangat asas berkaitan dengan tata cara ataupun tata kelola mendirikan solat jamaah. Solat jamaah ini tuan-puan dia ada dua package ataupun dua peraturan. Pertama ialah peraturan asas munfarid ataupun peraturan asas main seorang diri kita tetap jaga. Dan satu lagi tambahan package tambahan iaitu dipanggil syurutul iqtida. Dalam kitab al-Imam mazhab kita al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala seperti I'anatul Talibin, Majuri Ibnu Qasim, Mughnil Muhtaj dan sebagainya, ulama menghimpunkan lebih kurang 13 syurutul iqtida. Ada 13 syarat sah mengikut imam. Di dalam peraturan ini tuan-puan ada dua perbahasan ataupun dua perkara yang mesti kita fokus. Yang pertamanya ialah kenapa kita perlu cakna dan ambil tahu tentang peraturan basic mengikut imam ini. Yang pertama kerana dia melibatkan soal sah ataupun tidak sah mengikut imam. Yang keduanya ialah soal pahala 27. Di dalam package ini, dalam peraturan ini disertakan oleh ulama beberapa perkara yang mesti kita jaga untuk mendapat pahala 27 yang sempurna. Ini bukan pahala soft tuan-puan, dia lain. Kadang-kadang kita bertukar dan confuse dengan pahala soft lain. Pahala soft lain, pahala jemaah 27 itu lain. Dia tak sama. Kadang-kadang putus soft kita bimbang adakah dapat pahala 27 ataupun pahala soft, berbeza. Dan juga berbeza di dalam mazhab. Ini yang juga antara tempat polemik di kalangan masyarakat kita apabila kita sekarang ini tuan-puan alhamdulillah dah 4 mazhab. Di kalangan masyarakat kita dah ada yang amal 4 mazhab. Makna kita dah panggil apa ke depan. Kalau dulu zaman orang tua kita dulu tuan-puan solid mazhab Imam Syafi'i. Kenapa? Kerana masa tu 3 mazhab lagi belum ketara, orang panggil tak ramai di praktik di lapangan. Tapi sekarang ini kita dah terbuka, hampir 4 mazhab pun kita dah amal. Tapi kita nak tahu etika dia. Boleh amal di kalangan 4 mazhab ini tuan-puan, tapi kita mesti tahu dia punya adab dan juga seni ataupun etika untuk beramal dengan satu mazhab. Baik, malam ni tuan-puan kita nak sambung sedikit lagi. 13 itu kita nak detail dan hampir saya sebut ketiga-13 tu semua saya sebut secara asas. Tetapi saya cuba untuk mendetailkan beberapa peraturan. Malam ni saya nak ambil tuan-puan dua peraturan yang agak praktikal terutama zaman COVID-19 ni. Iaitu yang pertamanya berkaitan dengan isu penjarakan dan juga halangan untuk sampai kepada imam. Satu isu. Dan isu yang kedua tuan-puan, isu yang keduanya ialah isu berkaitan dengan peraturan lain, bukan peraturan yang sama, peraturan yang lain, iaitu melihat dan mendengar suara imam. Ini satu peraturan yang asing, bukan peraturan yang sama dengan halangan. Baik, yang pertama tuan-puan, dua benda yang kita nak sebut pada malam ini.
Yang pertamanya ialah berkaitan dengan halangan untuk sampai ke imam. Adakah boleh ataupun sah? Kita bincang yang level pertama sah, level kedua baru kita bincang adakah sempurna fadilat 27 pahala jemaah. Itu yang kita kejar, itu yang kita target. Majoriti kita tuan-puan, kalau orang tanya kenapa nak sembahyang jemaah sangat, ada dua isu yang biasa dia jawab. Pertama, kerana tuntutan fardu ain. Nak menggugurkan tuntutan fardu ain, itu pendapat yang lemah dalam mazhab kita. Mazhab kita qaul mu'tamad mazhab Imam Syafi'i tuan-puan, fardu kifayah. Sembahyang jemaah ini satu taman, satu preshin, satu qaryah ini, satu tempat ini, satu kediaman ini, qaul mu'tamad ialah fardu kifayah. Maksudnya dalam kediaman tumpuan ini dua orang, ada imam, ada Bilal, maka gugur ke atas orang yang tak turun salat. Itu qaul mu'tamad mazhab al-Imam Syafi'i. Qaul yang lemah dalam mazhab Imam Syafi'i, wajib, itu qaul lemah, pendapat dhaif. Pendapat yang dhaif dalam mazhab Imam Syafi'i, fardu ain ke atas tiap-tiap orang untuk sembahyang berjemaah. Baik, jadi kita pegang kepada pendapat mu'tamad, iaitu pendapat fardu kifayah. Ada orang yang kedua dia jawab, tuan-puan, kenapa nak solat sejemaah? Sedangkan di rumah boleh solat jemaah. Baik, yang kedua dia kata solat jemaah ini selain pada sunnah nabinya ialah ganjaran yang besar. Kalau sembahyang seorang diri hanya dapat satu, sembahyang jemaah ini dapat 27. Seolah-olah 27 kali dia solat. Bayangkan sekali saja kita solat, tuan-puan, Allah bayar seolah-olah 27 kali. Dan 27 itu kita selalu sebut bagaimana cara yang disebut dalam kitab I'anatul Talibin, syarah bagi Fathul Mu'in, dan juga syarah bagi kitab Qurratul Ain. Dalam satu kitab ada 3 kitab. Ini kehebatan kitab-kitab Arab, tuan-puan. Satu kitab ada 4 jilid, dia sebenarnya ada 3 kitab dalam itu. Nota itu kita panggil, poin itu dia panggil Qurratul Ain. Syarah bagi Qurratul Ain, pengarang yang sama, nama dia ialah Fathul Mu'in. Dan disyarah oleh pengarang yang lain sehingga jadi 4 jilid, iaitu Syekh Bakri Syattah. Jadi 4 jilid itu di dalamnya ada 3 kitab. Apa yang disebut oleh Syekh Bakri Syattah di dalam kitab I'anatul Talibin, tuan-puan, bagaimana cara Allah bayar pahala, selalu kita sebut 2-3 bulan lepas, tuan-puan, iaitu bukan 27 itu sekaligus, bukan, tetapi Allah bayar perbuatan kita. 13 rukun itu, setiap rukun perbuatan Allah Ta'ala akan bayar 27. Bukan satu kali solat Allah akan bayar selongguk 27, tidak. Tetapi 27 itu dibayar berdasarkan perbuatan kita, iaitu rukun perbuatan. Dengan syarat, batu kita nak jaga kenapa kita cakna kepada syarat syurutul iqtida, kerana sekiranya kita melakukan kesalahan mana perbuatan salat 13 itu, maka menyebabkan burn pahala 27. Tidak akan dapat 27 pahala pada tempat kita melakukan kesalahan. Sebab itulah di dalam 13 syurutul iqtida, tuan-puan, dia ada syarat tambahan, iaitu kita bincang perkara-perkara yang makruh, yang tidak boleh kita lakukan. Kenapa? Kerana boleh menghilangkan 27 pahala. Bukan maknanya semua hilang, tidak. Tempat kesalahan yang kita lakukan sahaja, sama ada kesalahan itu haram ataupun kesalahan itu makruh, maka akan burn 27 fadilat jemaah. Bukan fadilat saf, tetapi fadilat jemaah. Baik, kita nak bincang, tuan-puan, ada satu daripada 13 itu syarat dia ialah mesti, saya pernah sebutkan, tuan-puan, mesti berhimpun di antara imam dan makmun satu tempat. Dan satu tempat ini dia ada pecahan 4 situasi. Dan 4 situasi itu, tuan-puan, berlaku setiap hari Jumaat dan setiap waktu. Cuma kita tak berlakulah sebab kita tak sampai melimpah. Tapi surah, tuan-puan, ni kira hebat, sebab terpaksa dibuka, kira ramai sambutan surah, tuan-puan. Tapi kalau Jumaat, tuan-puan, dia akan berlaku isu 4 ini. Saya ulang, tuan-puan, satu daripada 13 syarat ini
Ulama akan bincang satu syarat, disyaratkan sah jamaah mesti imam dan makmum berkumpul. Tu mana jamaah? Berkumpul satu lokasi antara kedua-dua pihak, imam dan makmum. Maka berkumpul itu dia boleh jadi satu daripada 4 situasi. Situasi pertama tuan-puan, macam kita hari ni, imam dan makmum dalam satu tempat. Sama ada tempat itu surau ataupun masjid. Satu tempat. Situasi yang kedua, kedua-dua pihak, imam dan makmum berada di luar masjid ataupun di luar surau. Sembahyang di dalam kemah, di dewan. Tak solat di masjid. Situasi ketiga, imam berada di dalam masjid dan makmum berada di luar masjid. Itu diambil kira, ada peraturan yang perlu kita fokus. Kenapa ada 4 situasi ini? Kerana ada peraturan yang mesti diambil kira. Dan situasi keempat tuan-puan sebaliknya, imam berada di luar masjid tapi makmum duduk dalam masjid. Dia terbalik sikit. Jarang dah, majoriti kita imam dalam masjid tapi makmum itu sebahagiannya di luar, sebahagiannya di dalam. 4 situasi ini tuan-puan, kita tak nak bahas 4 situasi, kita nak ringkaskan sahaja. Ada peraturannya tuan-puan. Apa dia peraturan? Imam dan makmum ini dalam satu tempat ini, sama ada tempat itu satu daripada 4 situasi itu tak kisah, tetapi disyaratkan mesti makmum boleh sampai ke tempat imam tanpa ada halangan. Inilah tuan-puan tempat perbezaan 2 isu. Satu perbezaan mazhab, satu lagi perbezaan tempat. Apa dia tempat? Surau dan masjid lain peraturan. Inilah yang menyebabkan kita terconfuse. Kita ambil peraturan masjid, kita implement di surau. Tak boleh mazhab kita. Dan satu lagi tuan-puan, yang confuse-nya ialah perbezaan mazhab. Maliki dia tak sama dengan kita. Saya cerita yang kita dulu. Kemudian saya akan cerita conclusion nanti, boleh ke tidak kita nak taklid mazhab Maliki yang lebih mudah. Boleh, tapi ingat dia ada peraturan etika bertukar mazhab. Dia ada yang kita mesti cakna. Mazhab kita tuan-puan, Al-Imam Asy-Syafi'i disyaratkan ada 2 isu, masjid dan luar masjid. Luar masjid ni surau, dewan, rumah, tak kisah di mana pun. Dalam mazhab kita tuan-puan, lebih mudah peraturan dalam masjid berbanding surau. Macam mana cara masjid tuan-puan? Kita tahu peraturan masjid tuan-puan, di sinilah kita akan rasa terkeliru dengan surau. Maksud apa? Maksud dia ambil hukum masjid, dia akan implement di surau. Itu tak boleh. Di masjid tuan-puan, dalam mazhab kita lebih mudah. Syarat dia asalkan imam dan makmum berada satu tempat, sama ada satu daripada 4 situasi itu, tetapi disyaratkan satu lagi, apa dia? Disyaratkan makmum di belakang ini boleh ke tempat imam depan tanpa ada sebarang bentuk halangan yang boleh mengubah karakter orang solat. Boleh mengubah, dalam kitab Arab dia sebut, yang boleh mengubah hai'ah orang solat. Kalau boleh mengubah hai'ah, tidak dibenarkan. Maksudnya tak boleh ikut. Maksudnya kalau ada tali yang dihadan, di kitab I'anatul Talibi dia sebut, kalau ada tali di tengah itu diikat, boleh dirempuh, tetapi mengubah hayatus salah tidak dibenarkan. Dia mesti kita secara normal, secara adab dia panggil. Secara adab kita boleh berjalan, orang di belakang sana tuan-puan sah dia takbir mengikut imam di sini dengan syarat tidak ada halangan, tidak ada dinding, tidak ada sekatan, tidak ada tirai. Kalau ada tirai mesti dibuka. Itu peraturan dia, mesti dibuka. Qadar mana buka?
qadar muat untuk seorang yang lalu pergi ke imam. Sebab tu kalau dinding buka sekadar untuk telus orang. Kalau dalam masjid tuan-puan, di mana special masjid? Masjid boleh dihadan oleh dinding ataupun sekatan ataupun kain ataupun tali, asalkan kalau dinding, kalau pintu boleh tutup pintu. Kalau masjid, asalkan jangan kalau kita i'anatul talibi disebut jangan dipaku saja, walaupun dikunci boleh dalam masjid. Sebab itulah tuan-puan, dalam masjid kalau tuan-puan perhati di antara muslimat dengan muslimat itu dihadang, tak dibuka langsung. Walaupun dia tak pakai tirai, dia pakai dinding tuan-puan, ditutup, tidak dibuka walaupun 2 inci. Boleh ataupun tidak mazhab kita? Boleh, kerana itu kelebihan dalam masjid, tak perlu buka. Bukan mazhab lain tuan-puan, mazhab kita. Sekejap lagi surau kita akan sebut mazhab lain. Mazhab kita bukan cerita mazhab Maliki dan Hanafi lebih mudah. Mazhab kita juga dia ada masjid, ada keistimewaan dan kekebalan, tak perlu buka, asalkan boleh pergi walaupun ada pintu dan pintu itu dikunci, ditutup dan dikunci, boleh. Melainkan kalau dinding tak dibenarkan. Kenapa? Kerana dinding itu dia tidak ada tempat untuk pergi, tidak ada pintu. Baik, settle tuan-puan. Dan keistimewaan juga masjid, saya pernah sebutkan tuan-puan, dia tidak diambil kira dengan jarak. Kalau tuan-puan masih ingat, saya pernah sharing formula jarak. Ada 3. Ada 3 formula yang telah kita sharing berkaitan dengan jarak wajib, jarak sunat, jarak afdal. Wajib ini maksud apa? Maksud kalau tak follow jarak ini lebih daripada hak wajib, maka tidak sah kita ikut. Tetapi dalam masjid tuan-puan, dia tidak ambil kira jarak. Walaupun lebih daripada 300 zira, 300 hasta, tidak menjadi isu. Kenapa? Kerana masjid ada keistimewaan tak sama dengan surau dan luar masjid. Tidak diambil kira. Walaupun masjid tu luar, masa Masjidil Haram tuan-puan, lebih daripada 300 hasta lebih. Tetapi boleh, kenapa? Kerana dia masih lagi dalam lokasi ataupun tempat masjid. Baik, settle tuan-puan. Ini peraturan masjid lebih mudah. Yang kedua yang kita nak bincang, yang praktikal dengan kita, iaitu isunya ialah di luar daripada masjid. Di luar masjid ini sama ada surau ataupun dewan ataupun khemah. Kita semayang di bawah khemah, bukan dalam dewan. Maka dalam mazhab Syafi'i dia agak berbeza dengan mazhab Maliki. Dia berbeza dengan mazhab lain. Dia agak lebih ketat. Iaitu mazhab Syafi'i tuan-puan, disyaratkan kalau surau, dewan dan lain, bahasa mudahnya dalam kitab disebut lain daripada masjid, mesti tidak ada sebaran bentuk halangan untuk sampai kepada imam. Tak boleh ada halangan. Tak boleh ada pintu yang ditutup, tak boleh ada sekatan, tak boleh ada dinding yang tidak ada pintu, dan tak boleh ditutup pagar walaupun tak dikunci. Kalau pagar itu tutup, dia buka sedikit, okey. Sebab masih ada ruang untuk kita pergi ke imam tanpa ada sekatan yang boleh mengubah karakter ataupun hai'ah sembahyang. Inilah dia mazhab kita Al-Imam Syafi'i, yang berbeza dengan mazhab Maliki. Bermakna yang tuan-puan, kalau tuan-puan masih ingat 2-3 minggu lepas, isu solat Jumaat melimpah, kemudian ada beberapa jemaah terpaksa solat di luar pagar masjid, dan pagar itu tidak dibuka. Kunci tak menjadi isu tuan-puan. Tetapi isunya ialah pagar itu tidak dibuka qadar boleh semua ataupun telus seorang untuk masuk. Mazhab kita tidak sah untuk ikut. Bukan tak dapat fadilat jemaah, tetapi tidak sah untuk ikut. Kerana kita bincang syurutul iqtidah. Bukan kita bincang
untuk dapat pahala jemaah lagi. Apabila sah ikut, barulah sah ini sah mengikut imam dan dapat fadilat jemaah. Ada sah ikut imam tetapi fadilat jemaahnya tidak ada. Itu ada dua package yang kita sebut. Isu dia tuan-puan, kenapa tak sah? Kerana walaupun imam di dalam masjid, tetapi jemaah ini berada di luar masjid. Kalau dia berada dalam kawasan masjid, tak menjadi isu. Oleh kerana dia berada di luar kawasan masjid, pagar itu berada di luar. Walaupun orang panggil pagar itu pagar masjid, tetapi dia berada di luar daripada tempat, ataupun dia panggil masjid ini merujuk kepada tempat sembahyang. Masjid ini dia merujuk kepada tempat sembahyang. Pagar itu tidak lagi dianggap masjid. Kalau pagar itu masjid, tuan-puan, boleh solat tahiyatul masjid di pagar itu. Tetapi di pagar tak boleh solat tahiyatul masjid, kerana itu bukan kawasan masjid, tapi itu dipanggil pagar masjid. Dia ambil kira perkiraan 300 hasta, tuan-puan, mula daripada saf yang terakhir. Saf yang terakhir di orang panggil apa itu, hampir dengan tangga masjid, itulah saf yang terakhir. Maka diambil kira jarak orang yang saf terakhir itu dengan orang yang berada di luar masjid, jangan lebih 300 hasta. Kalau lebih daripada 300 hasta, maka tidak sah untuk ikut. Kenapa? Kerana peraturan sah mengikut imam mesti jaraknya, kalau di luar daripada masjid, jarak dalam lingkungan 300 hasta. Baik, jadi oleh kerana dia di luar masjid, tuan-puan, mesti terpakai syarat tidak ada sebarang bentuk halangan untuk sampai ke imam. Kalau ada sebarang bentuk halangan, maka tidak dibenarkan. Halangan yang kita bincang tadi apa dia? Sekatan, sama ada sekatan itu dinding, ataupun tirai, ataupun tali, ataupun pagar yang tidak dibuka. Kita pernah sebut, tuan-puan, dulu, mazhab Syafi'i ini dia lebih detail. Kalau muslimah dengan kita, dia dibuka kalau surau. Kalau masjid tak kisah. Kalau surau buka, kemudian ada seorang muslimah mesti berada di tengah-tengah itu. Apa nama dia? Kita pernah sharing kat tuan-puan, nama dia adalah Rabitah. Ini antara istilah yang telah hilang di dalam kitab, di dalam, bukan hilang dalam kitab fiqh, hilang di lapangan, tapi masih lagi ada dalam kitab fiqh. Kitab tak hilang lagi, tuan-puan. Cuma kita jarang baca dah kitab-kitab fiqh. Sebab tu kena perkasakan balik modul-modul fiqh supaya sentiasa fresh, sentiasa segar hukum. Apabila kita berlaku apa saja isu di lapangan, kita ingat. Kenapa kita ingat? Kerana kita sentiasa ulang dan ulang dan ulang isu-isu hukum-hukum berada dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i dan juga kitab fiqh. Baik, kesimpulan, tuan-puan, kalau mazhab kita tidak dibenarkan untuk kita ikut. Nak buat macam mana, orang tanya? Balik rumah lah solat zuhur. Ada orang balik rumah dia, tuan-puan, solat Jumaat. Ini pun isu yang lain, mazhab lain. Ada orang tanya saya, tuan-puan, dia kata, boleh dah Ustaz, saya pergi ke surau penuh, nak solat tak boleh, dah melimpah. Kalau nak solat kat luar tak dibenarkan masuk. Saya pun balik ke rumah, saya buat solat Jumaat 3 orang saja dengan anak lelaki saya. Saya tanya, siapa baca khutbah Haji? Dia kata, saya baca khutbah Ustaz. Saya ada makmur dah? Adalah 3 orang. Guna mazhab mana? Dia kata, saya dengar ada mazhab yang mengatakan, ada pendapat yang mengatakan boleh solat Jumaat 3 orang dan boleh buat di kediaman, tempat kediaman di rumah. Dia pun buatlah. Dia nak buat Jumaat juga, tuan-puan. Orang kita rasa kalau tak buat Jumaat tu tak boleh duduk. Baguslah tu. Cuma nak buat itu kena ada satu kesedaran yang tinggi lagi. Nak buat itu pastikan kena ada peraturan, kena cakna sangat tengah peraturan, tuan-puan. Jadi jawab dia, tuan-puan, saya nak jawab isu berkaitan dengan kalaulah tak boleh solat, nak solat tak boleh ikut, tak sah. Kenapa? Kerana mazhab kita dia ada dua solusi, tuan-puan. Apabila tak sah, nak solat juga tak boleh. Apa yang perlu kita buat? Solusinya apa? Yang pertama, tuan-puan, kalau kita paling mudahnya kita kekal dalam mazhab kita,
kita buat solat zuhur. Adakah haram kata kita? Tidak. Sebab tu kita kena refer balik syarat wajib. Syarat wajib Jumaat ni tuan-tuan, dia ada syarat wajib, dia ada syarat sah. Dia ada perkara batal solat Jumaat. Ini tajuk yang basic yang kita perlu kuasai. Syarat wajib, kalau tak dapat syarat wajib, tak wajib kita mendirikan Jumaat. Ganti dia apa dia? Kita ganti sembahyang asal, iaitu dia panggil teruskan dengan zuhur. Kenapa? Kerana tak dapat syarat wajib. Apabila tak dapat syarat wajib, kita tak wajib mendirikan Jumaat. Apabila tak wajib mendirikan Jumaat, maka kekal dengan asalnya, terus buat zuhur. Kalau wajib syarat nak buat Jumaat, teruskan cek syarat sah. Sah ke tidak kita buat Jumaat? Sah, barulah kita teruskan. Baik, solusi pertama tuan-puan, buat zuhur. Solusi kedua, kalau kita orang yang pakar dan orang yang mahir, orang yang ada info tambahan mazhab Maliki, solusi kedua, kita boleh sembahyang Jumaat di luar pagar dengan taklid mazhab lain, bukan mazhab kita, mazhab Maliki. Dengan syarat tuan-puan, tidak semudah yang disangkakan. Nak pahala yang besar, pahala mahal tuan-puan, bukan murah pahala. Syurga bukan murah tuan-puan, maka kena ada peraturan yang kita mesti tahu. Apa dia? Kalau kita nak tukar, kita nak solusi kedua, kita nak solat Jumaat juga, rasa tak puas hati solat zuhur di rumah, maka kita boleh taklid mazhab yang mengatakan sah sembahyang di luar pagar, walaupun pagar itu ditutup. Kalau pagar dibuka, mazhab kita terus go on saja, kerana boleh. Tapi isu pagar itu ditutup. Dia kata saya boleh lompat ustaz, lompat tak dikira kerana mengubah hai'ah solat. Orang ambil kira itulah tuan-puan, dia ambil kira, dia kata lompat boleh. Dia tetap duduk dalam mazhab Syafi'i, tetapi dia kata boleh, saya boleh lompat pergi sana. Lompat tak kira kerana dia merubah hai'ah. Kita taklid mazhab Maliki antara pendapat yang mengatakan boleh tak walaupun ada halangan. Tetapi kita kena tahu apa tuan-puan? Kita kena tahu beberapa info, beberapa ilmu berkaitan dengan mazhab Maliki. Apa dia? Antara etika bertukar mazhab tuan-puan. Boleh kita nak beramal mazhab mana pun, ni mazhab yang sah, dia panggil a'immatul arba'ah. Salah satu daripada 4 mazhab ini boleh diikuti. Tetapi ada etika dia. Apa dia etika yang perlu kita follow? Ada 6 syarat yang disebut juga di dalam kitab yang sama. Dalam kitab Sulamus Sibyan, jilid yang pertama ada sebut 6 syarat berpindah mazhab lain. Syarat yang pertama yang tuan-puan mesti taklid. Maksud taklid, niat ikut mazhab Maliki. Terlintas di hati kita sebelum takbir Allahu Akbar, aku ini terlintas ikut pandangan ataupun mazhab, paling mudah ikut mazhab Maliki. Yang kedua tuan-puan, etika kedua. Yang kedua, ingat, apabila kita follow mazhab Maliki tuan-puan, kita mesti completekan qadiyah. Qadiyah ni bahasa kita tuan-puan, apa kita sebut? Qadiyah ni dia panggil bahasa kita dia panggil isu boleh juga. Qadiyah ni dia merujuk kepada satu set tu tuan-puan. Maksud kalau solat, qadiyah solat, dia kena packagekan, sempurnakan, jangan dicampur aduk dalam satu qadiyah, dalam satu isu. Solat ini tuan-puan satu qadiyah, satu isu lah kita panggil, mesti dikomplitkan, jangan campur adukkan, jangan rojokkan beberapa mazhab dalam satu qadiyah, tidak dibenarkan. Ini etika dia. Kalau tuan-puan nak solat Jumaat menggunakan channel pendapat yang dihukumkan oleh Maliki, mesti komplitkan Maliki satu qadiyah solat. Contoh, solat ni tuan-puan dia package beberapa isu. Pertamanya ialah peraturan bersuci. Wuduk mesti ikut mazhab Maliki dan Hanafi. Kalau kita nak ikut Hanafi, kita mesti ikut tata cara mengambil wuduk cara Hanafi. Sebab tu saya sebut awal tadi tuan-puan, kalau kita nak bertukar ke mazhab lain, boleh tak menjadi isu, tetapi kita mesti ada info tambahan mazhab lain.
Kita tak boleh nak guna pendapat yang ditarjih oleh Imam Syafi'i, cara mengambil wuduk Imam Syafi'i, tetapi kita solat cara Hanafi. Tak boleh. Wuduk juga mesti mengambil cara Maliki ataupun Hanafi. Perkara batal wuduk mesti mengikut Maliki dan Hanafi. Dan solat tuan-puan mesti meraihkan, mesti kita tahu apa wajib di sisi Hanafi dan apa wajib di sisi Maliki. Walaupun dia tak banyak beza tuan-puan, tapi dia ada perbezaan yang fundamental yang mesti kita tahu. Contohnya tuan-puan, contoh ambil wuduk di sisi Hanafi dan Maliki ada yang wajib di sisi mereka, sunat di sisi kita. Ini mesti buat wajib. Contohlah, kalau tuan-puan nak semayang cara Maliki, tuan-puan mengambil wuduk cara Syafi'i, tak meraihkan pandangan Maliki, tak boleh, tak sah. Contoh tuan-puan, Maliki tuan-puan mengambil wuduk, membasuh, tata cara basuh, kita tuan-puan, kita basuh air, sunat kita gosokkan, tak wajib. Kalau tuan-puan ada paip, kalau tuan-puan letak bawah paip pun, asalkan mengalir seluruh kawasan tangan, sah mazhab Syafi'i. Sebab mazhab Syafi'i dia nak mengalir air seluruh kawasan yang wajib dibasuh. Adakah perlu ditonyoh, perlu digosok? Tak wajib. Tetapi mazhab lain tuan-puan, Maliki ataupun Hanafi, wajib menggosok. Dia tak boleh mengalir air tanpa digosok. Sebab itu kalau kita nak solat cara Maliki, mesti ambil wuduk cara Maliki. Antara tata cara Maliki mesti digosok. Sebab itu tuan-puan, kalau tuan-puan ingat, hukum di sisi Syafi'i sunat ataupun afdal kita gosok. Kenapa Syafi'i afdal? Kerana dia kembali balik kepada kaedah fiqh. Kaedah fiqh ini, kalaulah Imam Syafi'i ini dia nak meraihkan pandangan mazhab lain wajib, maka di sisi dia akan jadi sunat. Sebab apa akan jadi sunat di sisi Syafi'i? Dia meraihkan pandangan mazhab lain yang mengatakan wajib gosok, maka di sisi pandangan kita sunat, dapat pahala sunat gosok. Maknanya tuan-puan, kita Syafi'i mengalir air dapat pahala wajib, dan gosok satu lagi akan dapat pahala sunat. Dia panggil apa? Al-khuruju, keluar daripada khilaf, mustahabun. Keluar daripada khilaf itu adalah sunat. Al-khuruju binal khilaf mustahabun. Ini kaedah yang popular dalam mazhab Imam Syafi'i. Khuruj itu maksud apa? Maksudnya Imam Syafi'i akan buat juga walaupun tak wajib. Kenapa dia buat juga? Kerana nak keluar daripada perbezaan, supaya semua ulama mengatakan sah. Sebab itulah di sisi Syafi'i gosok itu sunat. Jadi kalau kita nak semayang cara Maliki, nak solat jemaah, nak solat Jumaat, tak boleh buat cara Syafi'i, nak buat cara Maliki boleh, tapi bermula ambil wuduk di rumah lagi tuan-puan. Kita get ready awal, wuduk di rumah itu kita tonyoh ataupun kita gosok. Itu antara benda-benda yang menjadi asas. Baik, settle tuan-puan. Solusi dah ada dua. Pertama, mazhab Syafi'i, lebih simpelnya kita tuan-puan cara Syafi'i. Kalau kita tidak ada info, kalau orang yang bagi orang yang ada dia belajar tambahan mazhab lain tuan-puan, boleh go on, boleh ikut mazhab Maliki. Kenapa? Kerana dia mesti jaga bermula daripada ambil wuduk, dan dia mesti jaga solat yang Maliki wajib dia kena buat. Perkara batal solat begitu juga. Jadi kena package-kan. Wuduk, perkara batal wuduk, solat, perkara batal solat, dia kena completekan mazhab. Dia tak boleh rojak. Tak boleh rojak macam mana tuan-puan? Dia ambil cara Syafi'i, tetapi perkara batal wuduk dia ambil pendapat Maliki. Maliki tuan-puan dan Hanafi sentuh kulit dengan kulit, tidak kulit perempuan dengan kulit lelaki yang harus berkahwin, tidak membatalkan wuduk di sisi Maliki dan Hanafi. Tapi dengan syarat dia mesti ambil wuduk cara Maliki dan Hanafi. Perkara batal wuduk juga dia boleh ikut Maliki dan Hanafi. Tetapi kalau dia ambil wuduk yang Hanafi, Syafi'i, tiba-tiba perkara batal wuduk dia menggunakan pandangan dan pendapat
Hanafi yang lebih mudah, maka tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan bercampur beberapa mazhab dalam satu qadiyah. Itu antara etika berpindah mazhab. Baik, saya tuan-tuan. Yang last sekali sebelum kita break. Last sekali tuan-puan, isu yang kedua ini lebih simple saja. Yang praktikal dah settle. Maknanya tuan-puan, kita boleh solat Zuhur di rumah, ataupun kita boleh solat Jumaat ada halangan dengan taklid mazhab Maliki. Dan tu pun biasa dengar yang saya sebut tadi, boleh dan sembahyang Jumaat di rumah dengan 3 orang jemaah. Dia imam, anak lelaki dia 2 orang lagi jemaah. Boleh ataupun tidak? Jawab dia tuan-puan, mazhab Al-Imam Syafi'i popular. Tak perlu saya jawab, tuan-puan pun tahu tak dibenarkan. 2 syarat tak lepas Imam Syafi'i. Yang pertamanya tempat, yang keduanya bilangan. Imam Syafi'i bilangan qaul mu'tamad 40. Qaul dhaif saja boleh 3, 7, 11. Itu dhaif tuan-puan. Setengah ulama, ini disebut dalam kitab Furu'ul Masail. Perbincangan ini juga disebut dalam kitab Kashful Lisan. Dalam Furu' Masail, dan kitab yang ketiga disebut dalam Sabilul Muhtadin, disebut beberapa senarai pendapat dhaif. Tetapi disebut di dalam kitab Sabilul Muhtadin, ulama yang betul-betul orang panggil menjaga tuan-puan, dia tidak akan beramal dengan yang dhaif ini. Dia akan beramal dengan yang mu'tamad. Boleh amal dengan dhaif, tak dinafikan, tetapi orang yang orang panggil wara', dia akan mengambil pendapat yang mu'tamad itu lebih. Baik, settle. Yang kedua, lokasi. Mazhab Syafi'i tidak dibenarkan buat di kediaman dia, tidak dibenarkan. Melainkan ada pendapat, saya tak pasti tuan-puan, saya pun tak belajar kitab Maliki, saya just dapat daripada info-info guru saja. Saya tak belajar khusus kitab Maliki. Cuma tuan guru saya ni dia alim 4 mazhab, dia belajar kitab Maliki Hanafi, tetapi dia balik di Malaysia ini, dia tak mengajar kitab Maliki Hanafi walaupun dia alim. Walaupun kita orang pernah minta, tapi dia tak mengajar. Dia kata fokus saja mazhab Syafi'i ini pun tak larat dah. Dia kata Syafi'i pun tak larat nak belajar, dan bukan tak larat tu boleh tahan lagi. Ada yang tak nak langsung. Tak mula satu kitab pun dia tak pernah khatam satu kitab Syafi'i. Tu dia panggil bukan tak larat. Tu tak larat nak mula dia panggil. Bukan tak larat nak habis. Macam kita bacalah dalam 10 kitab, 20 kitab rasa tuan-puan tak larat dah. Ulama dulu beratus kitab tuan-puan. Kita hari ni saiz kita ni tuan-puan, kalau 10 kitab 20 kitab khatam A to Z, bukan 20 kitab tu dia panggil jemput-jemput, tak, tu tak dikira. Mula awal sampai akhir dia khatam tanpa dia skip satu topik pun. Kalaulah kita boleh buat macam tu mazhab kita ni tuan Syafi'i, 10 kitab fiqh, 10 kitab tauhid, 10 kitab tasawuf, hadis 5 kitab, tafsir 5 kitab, masya-Allah hebatlah tuan-puan. Itu panggil tak larat. Saya masa duduk mengaji dulu dalam tak lama tuan-tuan, dalam 2-13 tahun je mengaji. Orang dulu mengaji 20 tahun. Kita tu rasa mengaji 12-13 tahun, ya Allah nak habis tuan-puan, lama. Tok guru saya 41 tahun dia belajar. Tu pun dia rasa baru. Dia kata, aku tanya dia, Tok guru mengaji berapa lama? Dia, aku mengaji sekejap, dia tu 41 tahun je. Je di belakang tu. Jangan tanya kita. Kita malu nak cakap. Mengaji berapa? 12 tahun. Malu nak sebut tuan-puan. Jadi beratus kitab. Ada seorang tok guru saya tuan-puan masih hidup sekarang ni, Babullah Patani kan, masih hidup dia, muda lagi, umur dekat 70 baru. Saya tanya, Baba pergi ke Mekah 11 tahun. Berapa banyak kitab Baba belajar? Dia kata, aku ni target daripada belum aku pergi Mekah, aku dah target dah. Aku akan belajar di Mekah 114 kitab. Dia target sedapat 114, terus dia balik Malaysia. Dia balik Fatani. 114. Tak larat kita tuan-puan. 4 kitab pun tak larat. Satu kitab je lah tuan-puan, cukup dah. Fiqh satu kitab, tauhid satu kitab, tasawuf satu kitab, tafsir ni nak satu kitab tak tahu dia besar atau tak kita. Tafsir tebal. Hak nipi-nipi.
Sebab apa tuan-tuan? Minda kita, kepahaman kita dan agama, kitab itu sangat besar. Kerana kitab dia pattern. Kalau tuan-tuan, sebab ada, saya sebut kenapa tuan-tuan, orang pahaman setengah orang, dia kata tak perlu mengaji kitab, tak apa. Faham. Dia pahaman akan berlaku ketimpangan dalam syariat. Sebab apa? Sebab kita akan ada skip. Ada beberapa topik-topik penting kita skip, tak belajar. Sebab tak ada struktur. Tapi kalau kitab tuan-tuan, dia sistematik dan berstruktur. Bermula daripada awal akan habis. Meliputi semua. Tanyalah apa pun dalam solat, dia akan boleh faham. Itu penting kitab tuan-tuan. Baik, last sekali saya akan sebut tuan-tuan. Okay, masa dah cukup. Kita sambung bulan depan. Last sekali saya nak sebut isu melihat dan mendengar. Tak apa tuan-tuan, bulan depan insya-Allah. Jadi ada modal bulan depan. Jadi satu dulu hari ni. Hari ini pun saya dah pernah sebut ni, cuma saya ulang pendetailan saja. Bulan depan insya-Allah saya akan sebut berkaitan dengan melihat imam dan mendengar suara. Sebab ada isu tuan-tuan, mikrofon terputus. Mikrofon terputus, tetapi orang yang berada di belakang sana dia tak dengar suara imam. Adakah boleh diikut semaya Jumaat ataupun semaya Jumaat? Itu insya-Allah bulan depan. Baik, sebelum kita break tuan-tuan, dah azan kan? Dah azan. Masuk waktu dah lagi? Masuk dah kan? Okey, sebelum tu kalau ada soalan, satu soalan. Kalau tak ada, kita terus sembahyang. Saya meraihkan tuan-puan, kau ada soalan? Ya. Kita sembahyang Jumaat di rumah dia dah. Katanya dia ada 3 orang lah. Anak jadi bila dapat imam. Tiba-tiba semasa dia sembahyang, belum boleh sembahyang, tiba-tiba bini buat masuk belakang imam. Bini masuk, bini pun nak sembahyang Jumaat? Bini buat masuk. Contoh macam mana? Macam mana situasi dia? Tak apa, okey je. Boleh. Atau anak perempuan. Boleh. Cuma isu dia nya tuan-puan, isu dia mazhab kita memang tak boleh lah. Mazhab kita tak boleh. Dia boleh ikut mazhab Maliki, tetapi macam saya sebut tadi lah, dia kena tahu syarat. Dia lebih detail lagi. Dia kena tahu syarat sah. Syarat sah Jumaat. Macam mana? Sebab kita tak sempat belajar syarat sah Jumaat di sisi Maliki. Sebab tu saya sebut tadi, saya pun tak sempat. Saya just tahu sikit saja Maliki dengan Hanafi. Sebab tak belajar pun. Just tahu info daripada guru-guru saja. Tak ada belajar khatam pun. Jadi dia kena tahu sedikit. Bukan tahu semua pun. Tahu tempat yang kita nak buat. Jadi sebab tu bagi saya lah secara personal, apa yang dipesan oleh guru saya. Walaupun dia alim 4 mazhab guru saya. Tapi dia kata betternya lebih baik kita buat mazhab kita. Sebab kita tak tahu, terkadang benda yang kecil kita tak buat. Dan kecil itu sebenarnya rupanya benda wajib. Takut benda-benda macam tu. Sebab kita kan tak perfect kepahaman mazhab Maliki. Takut. Jadi untuk mengelakkan takut kita, sebab kita tak tak belajar secara formal, lebih baiklah. Macam isu-isu lain tak apa, macam zakat. Zakat kan kita zakat duit, itu mazhab Maliki boleh, tempat dia sama. Kalau tempat yang sama, okey. Zakat duit tuan-puan, itu bukan mazhab Syafi'i, mazhab Maliki. Boleh, kita boleh. Sebab apa? Sebab dia sama. Sama apa? Syarat sah sama dengan Syafi'i. Apabila sama, tak menjadi isu. Orang perempuan, Abang Haji tanya, orang perempuan boleh sembahyang Jumaat? Orang perempuan sah tuan-puan sembahyang Jumaat, tak wajib dia qada zuhur. Kenapa? Kerana sah Jumaat dia. Cuma dia tak wajib Jumaat ke atas orang perempuan. Itu je. Tapi kalau dia nak solat juga, sah. Apa maksud sah? Dapat pahala dan tak wajib dia qada zuhur. Kalau tak sah, dia wajib qada. Boleh. Cuma tak wajib atas dia solat. Tak wajib atas dia solat Jumaat. Sebab tu tuan-puan kalau keluar negara, atau petani pun ada. Masjid besar, perempuan pun solat Jumaat. Tak ramai lah, tapi perempuan pun solat Jumaat. Tak ramai, sebab dia masjid besar. Kita ni jangan kata perempuan, laki pun tak main semua tuan-puan. Jangan kata perempuan nak datang, laki pun tak cukup syarat. Laki, bukan kira COVID-19 ni, sebelum penyakit wabak dulu ni. Kan, sebelum wabak dulu ni, hari Jumaat ni, laki biasa dia tak malu dia. Tak malu dia tak pergi Jumaat. Makan orang tengah azan Jumaat, dia makan biasa je. Laki. Kalau perempuan tak apalah. Itu Malaysia, dia luar biasa sikit tuan-puan. Dia jadi tak malu, tu bahaya tuan-puan. Apabila kita ni, kita buat kesalahan, ini ulama takut sangat.
Apabila kita buat kesalahan haram cara terbuka tanpa rasa malu, itu dah satu anjakan. Maksud Allah Ta'ala angkat level kita, bukan level baik, bertambah jahat lagi. Kenapa? Kerana orang melakukan kesalahan tanpa dia rasa bersalah. Level yang lebih baik sikit, dia melakukan kesalahan tetapi dia rasa bersalah. Itu level okey. Walaupun dia salah, tapi dia tahu aku ni salah dan aku sedarkan salah aku. Aku malu nak tunjuk kepada orang. Dia buat kesalahan secara sembunyi. Buat kesalahan secara sembunyi. Tu okey lagi. Tapi kalaulah dia ni buat kesalahan secara terbuka, tak malu dan dia pun tak rasa bersalah, ini Allah dah angkat pangkat dia. Pangkat apa? Lagi teruk. Bukan pangkat lagi okey. Itu kita minta jauh. Wallahu a'lam tuan. Insya-Allah. Ada lagi. Sekarang tadi kita pasal solat kemah lah. Sekarang imam terpaksa solat di luar. Dia bagi ruang kepada makmum perempuan. Jadi apabila orang tak beramai, apabila imam di luar solat di kemah, makmum lepas pada garisan imam, macam mana Ustaz? Yang dalam surau ni. Macam mana? Depan ke garisan. Makmum ke depan? Ya, makmum ke depan. Tak sedar yang imam ke belakang. Orang tak sah. Dia bukan panggil batal, dia panggil tak sah. Tak sah ikut, beza batal. Itu dia panggil tak sah ikut. Apabila tak sah ikut, bukan tak dapat fadilat 27. Itu tak sah diri solat. Diri solat tak sah, dia kena solat lain, qada lain. Ada isu sah tapi tak dapat 27 saja. Itu dia syarat, dia panggil syarat iktidak tu, dia panggil syurutul iktidak, syarat sah ikut 13. Satu daripada 13 yang Najib tanya ni, saya tak ingat sama ada saya dah sharing ataupun belum, mungkin belum. Satu daripada 13 ini, jangan melebihi border sempadan imam. Maksud apa? Jangan lebih daripada garisan tumit imam. Dia kira tumit tuan-puan. Jangan lebih. Bukan dia kira ujung kaki, tidak. Dia kira tumit. Kalau tuan-puan semayang seorang diri kan, semayang 2 orang kan, 2 orang semayang ramai mudah nampak. Semayang seorang diri, kita sunat berada sejengkal. Ni afdal. Sunat, dia bukan wajib. Wajib tuan-puan duduk belakang jangan lebih 3 hasta. 300 hasta. Sunat jangan lebih 3 hasta. Beza tu, formula kita dah bagi ada 3 formula. Wajib 300 hasta. Sah walaupun tuan-puan 2 orang je semayang. Tuan Abang Haji duduk depan, kita semayang 2 je. Saya duduk belakang sana. Saya datang parking kereta belakang tu, saya tengok tu iman ada, saya terus takbir Allahu Akbar. Nak kejar pahala kononnya. Tak nak terus. Kalau nak terus ni ketinggalan. Terus solat sana. Kami berdua saja solat. Semayang Zuhur, tak ada orang turun, semua duduk di ofis. Boleh sah ke tidak? Sah. Tapi tak dapat fadilat 27. Formula kedua, sunat. Sunat ni dapat fadilat. Sunat saya, makmum dan Abang Haji imam berada jarak jangan lebih 3 hasta. Tadi 300. 3 hasta. Kira apa? Tumit imam dengan tumit saya jangan lebih 3 hasta. Duk antara jarak tumit Abang Haji dengan tumit saya 3 hasta. Dapat pahala sunat. Dan 27 full. Ada satu formula lagi, afdal. Ini kalau semayang 2 orang. Afdal ini tuan-puan bukan 3 hasta, afdal dia lebih dekat lagi, lebih hampir dengan kaki imam ataupun tumit imam. Nak lagi afdal sejengkal sahaja. Dikira apa? Dikira tumit imam dengan tumit saya sekadar sejengkal. Saya duduk belah kanan dia. Dia duduk belah kiri, makruh duduk belah kiri. Belah kiri makruh, tengah makruh, center makruh. Dia kena duduk belah kanan. Belah kanan afdal. Jadi, saya akan duduk sebelah kanan Abang Haji dan qadar sejengkal. Ukuran sejengkal ni dikira dari mana ke mana? Dari tumit Abang Haji ke tumit saya. Walaupun oleh kerana hujung kaki saya ni panjang 2 inci, menyebabkan kaki saya ni akan ke depan daripada kaki Abang Haji. Oleh kerana kaki saya panjang, agak luar biasa, abnormal. Maknanya kaki saya ke depan daripada kaki imam. Boleh. Batal ke tidak? Tak batal. Sah ke tidak? Sah. Kenapa? Kerana dia ambil kira tumit. Ini pengiraan yang detail. Bukan kira kaki, kira tumit. Jadi tumit itu mesti 2
2 jengkal dengan tumit imam. Baik, settle tuan-tuan, sah. Jadi lebih tak boleh. Ini berhati-hati. Cuma saya nak sebut satu tuan-tuan. Saya dah sebut sebelum daripada ini, nak ulang saja. Oleh kerana tuan-puan ini dalam mazhab Syafi'i surau, mazhab Hanafi tuan-puan ni masjid, tapi mazhab Syafi'i surau, kalau orang nak sembahyang di luar mesti kena buka pintu. Sebab ini surau. Kena buka pintu ni, satu pintu tak apa. Ataupun pintu ni kena buka sikit saja. Sebab orang yang di luar nak solat mesti ada pintu untuk sampai ke imam. Dan ada 2 qaul di sini. Kalau tuan-puan terconfuse, saya terus cerita ada 2 qaul. Qaul yang muktamad tuan-puan, dia pergi ke imam, pintu mesti berada di hadapan. Dia hanya boleh ke depan, ke kiri, ke kanan. Tak boleh gustan. Bermakna kalau pintu ini tuan-puan buka satu pintu, kalau qaul muktamad tak boleh tuan-puan berada di depan. Kenapa? Karena kena gustan. Kena gustan masuk pintu tu. Ini pandangan yang muktamad. Ada pandangan dhaif sikit. Pandangan dhaif. Tapi kalau orang warak dia tak nak ikut. Ini pandangan dhaif. Dhaif sah gustan. Pintu duduk belakang boleh, tapi dhaif. Gustan kiri. Tapi kalau muktamad boleh tengok dalam kitab Sulam Musibian dan tengok kitab yang kedua dalam kitab I'anatul Talibin jilid pertama. Syekh Bakri Syatah huraian detail. Tak boleh gustan untuk ke imam. Kena pintu berada di depan ataupun pintu duduk sebelah kiri. Kita ke kiri boleh masuk dan pintu belah kanan ke kanan masuk. Wallahu a'lam tuan-tuan. Insya-Allah kita bertemu lagi bulan depan. Kalau Abang Haji ada soalan ditutup, bulan depan baru buka. InsyaAllah tuan-tuan. Kalau tidak, bulan depan tak meriah, soalan tak ada. Lepas tu tempat tuan-puan saya meraihkan tuan-puan, kerana selalu Abang Haji tak akan ketinggalan soalan. Lepas tu saya buka juga walaupun lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.